Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Adun Yang Berhormat Sungai Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon untuk jawapan nombor 3. Ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Speaker dan adik-adik Dewan dan sekalian yang hadir. Bagi menjawab bahagian yang pertama daripada soalan Sungai Tiang tentang kedudukan pengambilan tanah di Kilang Ketapan untuk perumahan rakyat, jawapannya sehingga kini kita tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana agensi yang dibenarkan untuk membuat pengambilan tanah untuk berbuat demikian bagi projek perumahan rakyat. Sukacita saya maklumkan sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah sebuah tanah milik sebuah syarikat, iaitu syarikat kerajaan negeri GLC, iaitu Permodalan Kedah Berhad, dan dicadangkan di kawasan itu memang untuk dibina perumahan, tapi bukan keseluruhannya perumahan rakyat dan tidak termasuk dalam senarai yang kalau masa mengizinkan soalan nombor 5 Yang Berhormat Pekalan Kudok mungkin akan senaraikan semua kawasan-kawasan perumahan rakyat yang dicadang dibina oleh pihak kerajaan. Apapun di dalam tanah tersebut, saya telah difahamkan bahawa dalam kebenaran merancangnya, mereka kena bina 19 unit rumah kos rendah. Jadi kalau kita boleh istilahkan ini sebagai perumahan untuk rakyat, maka sebahagiannya perlu dibina oleh PKB. Apapun ada sedikit permintaan daripada PKB untuk tidak membina di tapak tersebut, tapi dibina di dalam kawasan yang sama, di daerah yang sama. Itu soalan yang pertama. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Speaker, tentang pusat penyembelihan khinzir yang akan dibina di Sungai Tok Pawang. Ditanya berapa keluasannya, yang dicadangkan oleh pihak pemaju ialah seluas 3.5 hektar. Ya, 3.5 hektar di Mukim Semeling, Sungai Tok Pawang. Status projek tersebut sebenarnya dengan izin, the ball is at the developer's feet. Bola di kaki pemaju projek ini, iaitu sebuah JV di antara Persatuan Penyembelih Khinzir Negeri Kedah dengan individu-individu tertentu. Sebenarnya untuk tujuan ini pihak kerajaan telah membantu setelah kita menguatkuasakan peraturan yang ada, oleh kerana yang ada di Al-Ustaz dibina tanpa mengikut peraturan, mencemari dan sebagainya. Kerajaan telah membantu untuk mencari tapak yang sesuai, dan kita mengadakan setakat ini 2 atau 3 kali perbincangan dengan kita panggil jabatan-jabatan teknikal yang ada. Mesyuarat yang pertama kita buat seawal September 2009, dan ketika itu Yang Berhormat Bakar Arang pun ada sekali dalam mesyuarat. Kita jemput dia sekali, pasal itu masa tu dia duduk belah ni, kan? Tapi bila dia duduk belah nu, kalau dia teringin nak hadir, bolehlah saya jemput lepas ni. Nak tengok supaya benda ni dapat dijalankan. Seawal September 2009. Dan pihak jabatan telah pun memberikan kerjasama untuk memastikan bahawa permohonan yang dibuat ini mengikut peraturan-peraturan sedia ada. Dan sukacita saya maklumkan, sistem yang akan digunakan ialah sistem kumbahan. Yang nak sembelih lah apa semua tu, cara yang dibuat macam biasalah. Tapi kumbahan tu yang sebenarnya penting, dan kita akan menggunakan sistem zero discharge. Maknanya tidak ada discharge langsung, effluent dengan izin ataupun kumbahan itu di luar, semuanya recycle dikitar semula, dan air itu digunakan sama ada untuk kegunaan dalaman itu ataupun untuk membela ikan dan sebagainya lah. Dan contoh telah ada di Rawang yang telah pun kita lawati. Dan mesyuarat koordinasi yang ketiga baru-baru ni kita buat ialah pada 19 April 2011, sebab bila dah kita
bantu macam tu nampak tak berjalan lagi, kita buat pula yang kali yang ketiga. Dan rupa-rupanya ada sedikit masalah tentang pengagihan equity sama mereka. Dan yang terakhirnya, pelan-pelan semua telah pun sedia untuk dikemukakan oleh pihak pemaju ni kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani untuk mendapat kebenaran merancang dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Dan suka saya maklumkan, sebenarnya pusat penyembelihan ini hanya boleh beroperasi apabila Menteri Pertanian yang mempunyai kuasa untuk memberi kebenaran bagi sebuah pusat penyembelihan ini beroperasi didapati oleh pihak pemaju, dan saya jangka ini mungkin tidak akan hadapi sebarang masalah. Jumlah peruntukan yang diberikan, oleh kerana ini adalah merupakan projek yang diusahakan secara private initiative punya projek, maka memang kerajaan tidak memberikan sebarang peruntukan kerana ini adalah merupakan sebuah projek yang diusahakan oleh pihak swasta. Terima kasih. Tanyaan tambahan? Sila. Terima kasih kepada Anak Bukit kerana menjawab soalan saya untuk nombor 3. Apa yang ingin saya tambah di sini adalah saya mohon maaf kalau projek kilang ketapan ini bukan untuk perumahan rakyat, mungkin tersalah erti, tetapi adakah kerajaan sedar bahawa untuk projek perumahan oleh anak syarikat ini telah melibatkan 11 keluarga yang telah diberi notis untuk dikeluarkan eviction notice dengan izin, dan kes ini berada di mahkamah. Ia melibatkan 11 keluarga yang telah berada dalam tanah tersebut sekian lama, dan kita ingin melihat penglibatan kerajaan negeri dalam kebajikan keluarga-keluarga ini kerana ia melibatkan keluarga yang sedang membesar dan kes berada di Mahkamah Tinggi sekarang ini. Jadi, untuk yang keduanya adalah mengenai soalan dia apa tadi? Soalan yang tadi, adakah kerajaan sedar bahawa ada 11 keluarga telah diberi notis dan tidak ada penglibatan oleh kerajaan negeri untuk mempertimbangkan sebarang compensation dengan izin pampasan untuk keluarga-keluarga ini. Yang keduanya adalah soalan tambahan mengenai pusat penyembelihan Kinzir. Saya sedar bahawa ia projek swasta dan saya juga tidak faham mengenai ia memerlukan kebenaran daripada Menteri Pertanian. Adakah kebenaran tersebut perlu datang sekarang, pre-development dengan izin, atau ia dibina dahulu kemudiannya dimohon keizinan? Kerana ia melibatkan perkara jauh berbeza. Investment yang besar pastinya oleh syarikat swasta ini, dan kemudian ingin mohon daripada kerajaan persekutuan, ataupun ia mesti datang daripada mungkin EIA, mungkin kementerian sendiri untuk melihat keberkesanannya non-discharge ini dengan izin. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Sungai Tiang tentang sama ada kerajaan sedar atau tidak. Ya, kita sedar, dan perkara ini terpaksa dibawa ke mahkamah kerana tidak dapat mencari jalan penyelesaian di antara keduanya. Apapun untuk contohnya memberi mereka tempat tinggal yang lain dan sebagainya, hanya akan dapat dipertimbangkan apabila 11 keluarga ini bersetuju untuk keluar, kemudian kita bangunkan kawasan ini dan kita boleh bincang semula. Tapi selagi mereka berada di situ, projek apa pun tak boleh berjalan. Jadi maknanya itu perlu dilakukan. Kita cuba berbincang secara maknanya konsen dengan izin antara kedua belah pihak, tapi oleh kerana tak dapat, itu tak dapat berlaku, maka terpaksa ini diadakan. Tapi apa pun, insya-Allah kerajaan tidak akan melepaskan tanggungjawab sosialnya untuk melihat bahawa keluarga ini diberikan suatu pampasan yang menasabah. Saya ingat yang tu suatu yang cukup rasional lah. Kalau kita minta the sky is the limit, payah ceritalah kita nak berbincang. Jadi insya-Allah itu akan diberi pembintangan, tapi maknanya mereka perlu keluar dulu, bangunkan kawasan ini, dan insya-Allah akan kita berikan pertimbangan yang sewajarnya. Tentang soalan yang kedua, sebenarnya ini telah pun kita maklumkan sejak seawal September 2009 kepada pemaju, dan saya yakin ini sedang mereka buat proses. Sebab kebenaran untuk
menjalankan pusat penyembelihan ini mestilah diperolehi dengan memohon kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Putrajaya yang kemudiannya mengangkat kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, dan beliau mempunyai kuasa untuk memberi kebenaran kepada pusat penyembelihan untuk beroperasi. Dan itulah saya sebut tadi, saya tak jangka kalau semuanya mengikut peraturan yang ada dan sebagainya, dan memang untuk masyarakat yang konsum dengan izin daging khinzir ini, negeri Kedah yang tidak ada satu pusat penyembelihan yang sah, sudah tentulah Yang Berhormat Menteri akan berikan kelulusan untuk benda ini beroperasi. Dan yang lainnya adalah mengikut ketetapan dan syarat-syarat yang diberikan oleh jabatan teknikal yang berkenaan. Terima kasih. Ya, sila Gurun. Yang Berhormat Speaker, tuan-tuan dan puan-puan YB dan tuan-tuan dan puan-puan pegawai, dan pada hari ini hadirat sekalian yang saya hormati, terima kasihlah tadi kita terima jawapan daripada YB Anak Bukit. Jadi mengenai pengambilan tanah di Karang Ketapan, sebenarnya apabila penduduk di kampung Karang Ketapan yang terlibat bukan 11 buah keluarga, mungkin 13 kot. Dan apabila mereka terima notis untuk diminta keluar daripada tanah tersebut dari pihak PKB, pihak penduduk pun telah membuat atas usaha sendiri pergi jumpa pihak PKB, tapi tak dapat jumpa juga pegawai yang berkenaan, orang atasan tak dapat jumpa, dan juga ada usaha juga melalui media untuk hebatkan masalah mereka, tapi tidak juga dapat apa-apa keprihatinan daripada pihak yang berkenaan, termasuk juga pihak kerajaan negeri sendiri. Jadi hari ini mereka terpaksa di soalannya Yang Berhormat. Ya tak. Sebelum soalan saya akan memberikan terangan saya supaya soalan lebih senang difahami oleh semua orang. Jadi apabila mereka dibawa ke mahkamah, mereka terpaksa belanjakan belanja government dan juga belanja jurunilai dan sebagainya. Kita faham tu, tolong. Dan saya pun pernah bangkitkan soalan apakah bantuan kewangan yang telah dihulurkan oleh kerajaan negeri kepada penduduk kampung Karang Ketapan Gurun yang terpaksa berbelanja mengubah government sendiri. Pada masa yang sama PKB pula dia menggunakan duit PKB untuk mengambil government, tapi penduduk kena pakai duit sendiri. Dan ada yang keluarga yang susah, yang cacat ada, yang ibu tunggal ada, ibu tertinggal ada. Jadi apakah usaha kerajaan negeri nak bantu mereka? Tapi soalan ini tidak dijawab. Langsung tidak dijawab. Jadi hari ini, walaupun kata nak buat 96 unit rumah kos rendah, tapi sebelum kos rendah dibina, sebelum mereka dibagi kemudahan kos rumah rendah, mereka telah terdedah kepada penyeksaan dari segi kena belanja. Sebab mereka bukan semua keluarga yang berada. Baik. Kita ingat, kita jadi faham dah soalannya. Apakah usaha kerajaan nak buat untuk selesaikan masalah mereka? Sekarang mereka terpaksa menghadapi kerugian kos yang tinggi. Saya ingat faham kok, kita jadi faham satu soalan. Ya. Okey. Sila. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya paksa tolong campur sikitlah yang saya ingat. Dia melibatkan PKB. Dulu yang tunjuk perasaan Berhormat Gurun juga. Patut dia menjumpa Menteri Besar dulu, bincang, dia tunjuk perasaan, panggil wartawan, dia kata orang buat nanya pada penduduk. Tanah PKB ini pada zaman kerajaan dulu pun tanah hak PKB. Tanah ini adalah hak orang lain. Dalam mana-mana undang-undang pun tanah orang kita tak boleh masuk. Tiba-tiba dia masa asal bila diberi notis, dia ada sebuah rumah saja. Ada PKB ni. Ada sebuah rumah saja. Bila bagi notis dia masuk 13. Dia kata dia miskin tapi bawa rumah banglo. Kalau sekiranya rumah setinggal, dia tak ada rumah, kita boleh bincang. Tapi kita nak suruh dia keluar, dia tak mau keluar. Akan dia punya inisiatif bawa di mahkamah. Dia bawa mahkamah, suruh kita bayar kat dia pula. Ni apa cerita ni? Kalau dia nak pergi mahkamah, dia go ahead. Maka terpaksa PKB pula mengguna keuntungan syarikat yang patut boleh diagih para rakyat
terpaksa ada engage lawyer, ada lawan. Jadi sekarang pergi ke mahkamah, kita tunggu mahkamah lah. Kita akan akor apa sama mahkamah. Jangan pergi mahkamah bila mahkamah tak hukum bagi pihak apa penceroboh haram ni. Kalau penceroboh haram juga tu, kita nak marah pada kerajaan. Kadang dia kalah. Jadi dalam hal ni dia beza teori doktor dengan undang-undang lain. Dia dua teori berbeza. Jadi sebab itu saya dah beritahu, memang kerajaan, tunggu tak saya cakap. Duduk, Guru. Kita memang nak bagi pertolongan. Ada tempat, contohnya sekarang ni, 2-3 tempat yang dikatakan setinggan di Alostar, di kawasan yang berhormat Bekat Batah. Kita nak pindah dia orang. Dia duduk atas tanah kerajaan. Dia orang akor dan kita akan bagi pampasan kepada mereka bila dia keluar. Bukan kita pindah, dia tak bagi pampasan. Jadi kita tak boleh nak melibatkan orang-orang ni yang ada kepentingan satu rumah saja bila kita bagi notis. Dan pihak PKP terpaksa memberi notis untuk beritahu lebih awal. Kalau tak beritahu, dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Ini di antara problemnya. Walau macam mana pun, benda tu dah duduk dalam mahkamah, kita tunggu mahkamah putus lah. Tak payah apa. Jadi kita kena faham lah mahkamah putus lah. Kita ikut lah. Apa dia kata? Pampasan, 1,000, nak buat macam mana? Senang semua. Kita buat win-win lah. Itu saja. Baik. Terima kasih Yang Amat Berhormat.